La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tajuknya berubah sikit begini. Saya dah beritahu kepada Asrul. Mana Asrul? Asrul tak datang. Asrul yang hubung saya kan. Oh, orang yang hubung saya banyak tak datang. Bagilah orang yang hubung saya tu kan selalu datang, senang sikit. Tak apalah. Iaitu saya kata sempena Ramadan ni, dia cakaplah tajuk Ramadan. Tiba-tiba Pak Din kata tadi Fiqh Manhaji. Ini kalau tempat yang dirancangkan, kalau berlaku clash begitu, nanti mengapa ustaz ni tukar pula. Sedangkan tajuk biasa Al-Manhaji. Saya dah beritahu 2-3 hari kepada dia, boleh tak saya nak cakap tajuk hari ini mengenai puasa? Dia kata boleh je. Tapi boleh itu simpan kat dia je kot. Dia tak beritahu kepada jemaah. Tak apalah, benda tu benda kecil je. Tapi saya skip hari ini untuk bercakap sikit hal-hal berkaitan dengan puasa Ramadan kita ini. Bercakap tentang Ramadan ini terlalu luas. Dia punya skopnya. Jadi saya menjadi kebiasaan saya tak cakap tentang aspek hukum hakam, batal puasa, sunat puasa, harus puasa tu, saya kata benda tu terlalu rumit. Saya bercakap sikit-sikit sebanyak sentuh filosofi, dari segi hikmat puasa, dan juga sikit sebanyak aspek-aspek psikologi dan perubatan, sikit sebanyak lah kalau sempat. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok ayat Quran yang popular dalam surah Al-Baqarah yang selalu dibaca mengenai puasa, Al-Baqarah 183 tak silap saya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan. Itu panjang lah. Saya nak ambil setakat la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa Ramadan seperti mana difardukan kepada mereka-mereka sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Jadi ulama telah mengatakan matlamat utama kita berpuasa ini ialah untuk mewujudkan insan bertakwa. Jadi kalau orang yang lagi puasa lagi tidak bertakwa, nanti kita akan sebutlah kejap lagi, puasa dia tidak memberi bekas. Dalam ayat ini yang disuruh ialah kita puasa. Tapi puasa tadi mungkin mendatangkan takwa. Dia kata boleh jadi, tak semestinya. Maka banyak orang puasa tidak takwa. Sedangkan dalam rukun khutbah yang kedua, yang ketiga tu, perintah bertakwa. Ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Perintah takwa tu wajib tu. Dan pastikan jangan kamu mati melainkan sebagai seorang Islam. Perintah takwa dalam ayat khutbah ini wajib. Tapi dalam takwa yang dalam Ramadan itu, perintahnya ialah puasa, bukan perintah takwa. Tapi puasa tadi boleh jadi mendatangkan takwa. Apa perbezaan dari segi literal, dari segi makna, dari segi bahasa ni? Bermakna perintah untuk kita bertakwa itu perintah wajib dalam rukun khutbah. Tapi dalam Ramadan ni, wajibnya ialah puasa Ramadan. Tapi boleh jadi dan semoga kamu bertakwa. Maknanya boleh jadi kamu puasa itu bertakwa, dan boleh jadi kamu puasa itu tidak bertakwa. Itu maksudnya. Mana ayat itu sendiri Tuhan ni boleh disebut dengan bahasa yang macam maknanya cukup seni. Jadi kemungkinan ramai orang yang berpuasa tapi tidak bertakwa. Jadi sekarang ni kita nak, inilah yang kita nak ulaskan matlamat bertakwa. Bertakwa tu kalau kita ikut meaning
secara literal yang diterjemahkan dalam apa lagi Pak Dain? Saya masih gitu-gitu. Okey. Maknanya mematuhi segala titah perintah Allah dengan melakukan segala yang dituduh, terutamanya wajib dan sunat, meninggalkan yang ditegah, terutamanya haram dan makruh. Tapi itu makna bertakwa. Tapi dia melakukan tadi dengan penuh keinginan, dengan penuh kesanggupan, semata-mata kerana Allah, dengan tidak ada tujuan-tujuan yang lain, barulah mencapai takwa. Dan setakat dia ikut apa yang Tuhan suruh, tak buat apa yang Tuhan tegah, berpura-pura berbanyak. Orang yang berlakon berbanyak. Seorang laki-laki yang kahwin dengan isterinya ustaz atau ustazah, isterinya ustazah saja boleh menentukan ustaz atau, maka dia mungkin dia pergi rumah mertua dia solat, tapi balik di rumahnya dia tak solat, ya tak? Jadi puasa juga dia solat juga, tapi solat macam itu bukan takwa. Solat itu dia berlakon untuk pelis mertua ni. Banyak orang macam itu. Di belakang isterinya manusia yang macam lain, di depan isterinya manusia yang macam lain, ya tak? Jadi itu dia patuh di depan isterinya, dia patuh di belakang tidak, tetapi itu bukan takwa. Maka dari sebab itu tuan-tuan sekalian, takwa ini untuk menjamin ketulinan kehidupan kita berada di atas kehendak Allah sepenuhnya, dengan penuh ikhlas, dengan penuh jujur dan sebagainya. Kalau tidak, orang itu tak akan menjadi bertakwa. Sebab itu kalau kata ketulinan seseorang beriman, saya sebutkan selalu, iman ni ibarat macam satu gudang yang besar. Gudang ni boleh jadi kosong, boleh jadi penuh, boleh jadi separuh penuh. Pengisian kepada gudang ini ialah amal kebajikan kita yang berteraskan takwa. Kalau amal kebajikan yang tidak berteraskan takwa, dia berlakon. Orang bagi banyak derma, nampak dia buat kebajikan, penawaitunya kontrak, tak jadi takwa. Ada perempuan tertentu, saya tengok ramai dah pakai tudung kerana fashion, orang pakai tudung, sekarang tak pakai tudung tak boleh, tapi dia tak solat pun, yang saya tahu. Jadi tak takwa macam itu. Dia sekadar patuh secara lahir, tapi tak patuh dengan hati dan jiwanya, maka itu tak mencapai takwa. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pengisian amal ibadat kita yang sempurna ialah pengisian amal ibadat yang berteraskan takwa. Kalau tidak berteraskan takwa, keturunan amal ibadat kita tidak tercapai. Nak mencapai makam ini, ulama telah letakkan dua kriteria penting untuk mendapat ibadat yang macam itu, ibadat yang menimbulkan takwa. Maka takwa yang dibuat melalui ibadat itulah, selama banyak mana ibadat itu diikuti dengan unsur takwa, maka lagi banyaklah penerimaan di sisi Allah. Maka gudang iman itu akan penuh. Jadi dengan kerana itu, dua elemen penting untuk meningkatkan kualiti ibadah kita ialah, yang pertama, lakukanlah amal ibadah itu dengan penuh ikhlas, semata-mata kerana Allah. Jangan dikeranakan dengan kerana-kerana yang lain, walaupun sedikit. Kalau dikeranakan dengan kerana-kerana yang lain, maka kadar kerana tadi akan mengurangkan kualiti ibadah. Kata dia bagi derma 20,000, tapi ada ikhlas 10,000 je. Yang 10,000 lagi kerana ada janji nak dapat kontrak, maka dia pun tambah. Dia mula-mula nak bagi 10,000 je, tapi ada janji kalau kau naik 20,000 akan ada peluang dapat kontrak. Dia pun tambah 10,000 lagi, jadi 20,000. Yang jadi ibadah yang tulisnya yang 10,000 asal itu saja. Yang kedua, tak jadi ibadah lagi sebab dikeranakan dengan kerana kontrak. Itu sebagai contoh kecil. Banyak contoh-contoh yang lain. 1,001 perbuatan ibadat yang kita buat patuh titah perintah Allah, kalau dikeranakan dengan kerana-kerana yang lain, bukan demi kerana Allah, maka keturunan ibadat itu dipertikaikan. Itu ciri pertama, ikhlas. Sebab itu dalam ayat Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Kamu tidak diperintahkan untuk menyembah selain daripada menyembah Allah dengan penuh ikhlas semata-mata kerana agama. Itu ayat yang menjadi signifikan untuk menjamin keturunan ibadah kita.
Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua untuk menjamin ibadah tadi diterima, mesti ianya selari dengan ajaran Islam. Jangan pandai-pandai, jangan tambah-tambah. Ini kalau pandai-pandai tambah-tambah, kalau benda itu tidak ada hadis, tidak ada pendapat ulama yang sahih, maka itu dinamakan bid'ah. Ini yang bid'ah timbul sangat ni. Cuma aplikasi bid'ah oleh grup-grup ini terlampau sangat, sampai menolak perkara yang jabat agama dah luluskan sebagai khilafiyah pun dia tetap kata bid'ah, kerana tujuannya nak mempertikaikan fatwa-fatwa orang lain. Itu yang jadi pergaduhan sekarang ni. Tuan-tuan tahu siapa dia ya? Ini masalah dia. Sebab ketulinan ibadah dia bergantung pada dua ni. Ikhlas semata-mata kerana Allah, dan jangan sekali-kali dicampur adukkan dengan benda-benda di luar daripada ibadah, yang akan hilang ketulinannya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila ibadah memenuhi kehendak kedua-dua ini, maka orang yang beribadah macam itu akan mencapai makam takwa. Sebab amal ibadahnya tulen semata-mata kerana Allah. Dan yang kedua, dia buat itu ikut ajaran Islam yang sepenuh, sama ada melalui hadis dan pendapat-pendapat ijma' ulama dan pendapat yang qiyas. Okey. Jadi kalau kita fikir macam itu, kalau dah itu maksud takwanya, apa penghalang utama yang menyebabkan orang tak boleh jadi bertakwa? Apa penghalang utama dia? Tuan-tuan pernah fikir tak? Yang menjadi penghalang seseorang tidak menjadi bertakwa, sama ada dia tidak patuh langsung ajaran Islam, dia buat maksiat berbagai-bagai, atau dia buat juga tapi buat dengan penuh kesaduran, dengan penuh tujuan-tujuan bukan kerana Allah. Kedua-dua itu 2 kali 5, 5 kali 2. Mana tak diterima amal ibadah ni? Apa sebab? Apa sebab? Dalam kata-kata lain, apa punca yang menyebabkan orang seseorang itu tidak menjadi orang bertakwa? Walaupun setiap kali Jumaat ada seruan untuk menjadi bertakwa. Apa puncanya? Kalau agak-agak lah. Sepatah jawab saya tak tahu. Riak tu sipi-sipi kenal tu sebahagian. Isinya memang riak termasuk. Tapi puncak utamanya yang menjadi hilangnya ketulinan, orang tu tak boleh menjadi baik, tak boleh menjadi takwa, kerana manusia ni terlalu dibelenggu oleh nafsu. Tuan-tuan sekalian, Allah mencipta manusia ni daripada 2 unsur. Unsur tanah, Adam, malaikat unsur cahaya, jin unsur api. Apabila Allah, ayat Quran banyak tempat, apabila Allah nak melantik malaikat jadi khalifah, malaikat kata, Allah nak melantik Adam menjadi khalifah. Adam kata, mengapa kamu nak lantik Adam? Malaikat kata, mengapa Allah nak lantik Adam? Adam tu daripada tanah saja. Kami ni daripada cahaya. Mengapa tak lantik kami? Begitu juga dalam ayat Quran dan surat Nisa, saya tak ingat ayat-ayat ini. Jin pun kata, mengapa tak lantik kami? Kami daripada api lebih mulia lagi daripada tanah. Nak lantik manusia yang merosakkan muka bumi, yang mengalirkan darah, yang membunuh orang, yang buat berbagai-bagai kemesraan di muka bumi, tiba-tiba nak lantik manusia yang macam itu jadi khalifah. Tapi Tuhan kata, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila Allah meniupkan unsur kerohanian kepada Adam, unsur kerohanian ni, keinginan nak buat baik, bertakwa, wara', rendah diri, itu semua unsur kerohanian. Tawadhu', mengakui adanya pencipta, semua itu kerohanian. Maka orang-orang ini, malaikat-malaikat pun tunduk kepada Adam, kerana taraf Adam serta-merta meningkat apabila unsur kerohanian itu Allah masukkan ke dalam Adam. Jadi mulai saat itu tuan-tuan sekalian, taraf kita ni lebih daripada taraf malaikat. Sebab malaikat tu dia tidak ada unsur nafsu, tak ada. Dia tak payah kahwin, tak payah apa, tak payah makan, tak payah minum, beribadah kepada Allah sebanyak masa. Itu malaikat. Manakala jin pula unsur jahat semata-mata, tidak ada unsur baik. Walaupun ada jin Islam, tapi pengaruh kepada yang jahat lebih banyak. Sebab terbawa dengan unsur nafsu, unsur jasmani. Jadi manusia saja yang Tuhan
combine-kan dengan dua unsur sekali. Kita panggil unsur jasmani, tubuh badan, tanah apa semua termasuklah unsur nafsu, dan juga unsur rohani. Kita ada ingin buat baik, ingin bertakwa dan sebagainya. Yang Tuhan bekalkan semula jadi begitu. Fitrah manusia ada kedua-dua sekali. Tapi malangnya dalam kehidupan sebenar, ramai daripada manusia cenderung ke arah jasmani, cenderung ke arah mengikut nafsu. Ramai macam itu. Sehingga Tuhan kata, surah apa saya tengok, surah Furqan ayat 43, 44 gitulah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak lihat wahai Muhammad, ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Bagi mereka yang nak catat, saya sebut nama surahnya, nanti dia cari-cari payah. Silakan. Ya, tuan-tuan tengok surah ya Al-Furqan 43, 44. Adakah kau tidak lihat wahai Muhammad, ada orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Ini yang kita bertuhankan nafsu ni. Afa anta takunu alaihi wakila. Adakah kau sanggup wahai Muhammad nak menjadi wakil kepada orang yang macam ini? Wakil sini ialah wakil kita untuk minta syafaat daripada Allah. Itu keistimewaan Nabi Muhammad, orang lain tak dapat. Nabi kita ni dengan syafaat Nabi, Allah boleh mengampunkan dosa kita walaupun dosa besar, kecuali jangan syirik je. Itu satu lesen besar yang Nabi dapat, tak dapat oleh orang lain. Jadi syafaat Nabi tadi boleh menyelamatkan umat dia. Nabi dia boleh katakan manusia yang paling lewat sekali akan masuk syurga, walaupun dia sit berawal, supaya akan pastikan semua umatnya tadi yang mati dalam iman masuk syurga semuanya, walaupun dengan syafaat dia, walaupun dengan kurang amal ibadat. Faham tak? Begitu sekali. Tapi dalam kes orang yang bertuhankan nafsu ni, Tuhan tanya, engkau sanggup jadi wakil untuk minta syafaat kepada aku untuk manusia yang macam ini? Manusia yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan ini, engkau sanggup wahai Muhammad? Pertanyaan tadi bukan untuk dijawab. Nak mengatakan Tuhan pun marah kepada Nabi kerana Nabi nak menjadi wakil kepada orang yang ngikut nafsu ini. Antahsabu anna aktsarum yasma'una aw yaqilun. Atau apakah kau sangka wahai Muhammad, orang-orang macam ini ada telinga boleh mendengar? Mana ada telinga pekak maknanya. Atau mereka ni ada akal boleh berfikir? Mana orang ni tidak menggunakan akal untuk menggunakan kebaikan. Inhum illa kal an'am. Orang-orang macam ini wahai Muhammad tidak lebih melainkan seperti binatang. Tuhan sebut orang yang bertuhankan nafsu ni macam binatang. Nafsu itu binatang ternak. Binatang ternak ni kan bodoh perbandingan binatang-binatang lain. Binatang ternak yang paling bodoh sekali. Dia nak menyerahkan tengkuknya dipotong, tak ada masalah pun. Kalau binatang lain, bukan senang. Dia secara ni secara veteriner. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Bahkan mereka ini lebih sesat daripada binatang itu. Bayangkan bayangan Tuhan tentang orang-orang yang bertuhankan nafsu ini, lebih sesat dari mereka ini macam binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Begitu tuan-tuan sekalian. Dalam kejadian realitinya, ada orang yang tak kenal anaknya untuk dirogol. Binatang tak buat kerja macam itu. Sampai boleh anak 2-3 merogol anak sendiri. Ada keluar kan? Manusia. Bunuh anak tu dulu, zaman-zaman dulu berlaku. Bunuh anak bukan semestinya ambil pisau sembelih. Dia membiarkan anaknya terbang ambil begitu gini pun macam-macam. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila dalam realitinya manusia berkiblatkan hawa nafsu melebihi daripada berkiblatkan unsur rohani. Dalam kata-kata lain, manusia lebih pentingkan jasmani daripada pentingkan rohani. Apa dia jasmani? Kemewahan, keseronokan, kesukaan, makan banyak, begitu begini, haram halal tak kira, bujur lalu lintang patah. Ya, itu majoriti manusia, walaupun di kalangan orang Islam. Survey yang pernah dibuat, banyak pihak orang Islam sendiri di Malaysia ni yang solat tak lebih daripada 30% atau sekadar 20 atau 25%. Itu survey yang dibuat. Itu solat, belum tak yang lain lagi. Bayar zakat apa semua tu cerita lain lagi. Jadi kerana itu
Kecenderungan manusia tunduk ke nafsu ni dah jadi perkara biasa. Dan itu penghalang utama. Dia tunduk ke nafsu, tuan-tuan sekalian. Dalam bulan puasa pun masih tunduk ke nafsu. Percaya tak? Waktu berbuka puasa tu dia kebas sampai peringkat tak boleh pergi terawih. Nafsu. Sedangkan Imam Ghazali kita jangan makan banyak waktu berbuka. Dalam bulan puasa ni bulan sepatutnya berjimat cermat, duit yang lebih tadi bagi pada orang miskin. Tapi bulan puasa Imam Ghazali paling banyak. Pembajiran makanan di Lembah Kelang sebelum PKP 4 tan lebih satu petang di Lembah Kelang. Di seluruh Malaysia mungkin mencecah sampai katanya 7-8 tan atau lebih lah. 70%. Ada survey pun ada buat gitu secara random. Jadi maknanya dalam kita beribadat pun di segi permukaannya nampak hebat, tapi unsur-unsur jasmani itu lebih diutamakan. Makan sedap, pembaziran. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, demi untuk mencapai tujuan insan bertakwa inilah yang Allah mensyariatkan puasa. Semoga dengan puasa kamu boleh mencapai takwa. Caranya macam mana? Caranya dengan mengekang tekanan-tekanan nafsu tadi. Jangan terlalu berleluasa. Nafsu-nafsu yang kita boleh kenal pasti ada 3-4 jenis nafsu yang paling popular yang menjadi punca manusia menyeleweng. Kita ambillah 6-3. Yang pertama nafsu apa? Nafsu makan minum. Berbagai-bagai penyakit semuanya dikaitkan dengan tabiat makan minum. Sama ada makan lebih atau makan yang tak ikut amalan kesihatan. Itu jenis. Makan lebih, darah tinggi, keciman yang gemuk, kedengkul apa semua. Lu tengok orang Melayu banding orang Cina dengan orang India, orang Melayu yang paling gemuk di Malaysia ni. Darah tinggi orang yang Melayu banyak. Sebab punca makan. Tanyalah pakar doktor mana pun, penyakit-penyakit ni berkaitan banyak dengan makan. Hadis Nabi menyebut. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, bulan puasa telah digubal satu skema. Kamu jangan makanlah daripada pagi subuh pukul berapa tadi? Pukul 6.15. Pukul imsak pukul 6.3 minit. Jangan makan sehingga pukul 7.27 petang ni. 13 jam lebih kurang. Sebulan untuk satu suara saya dah mula dengan air tak ada ya. Dah mula dah ni. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, punca kepada berbagai-bagai penyakit yang menyebabkan kita tak boleh jadi, itu belum lagi dilihat makanan itu haram atau tidak, dia dapat rezeki dari cara haram atau tidak, sejauh mana dia punca mendapat rezeki dari elok tak elok, makanan terbersih tak kira lagi itu. Hanya kita tengok makan sikit kesan kesehatannya, tapi berbagai-bagai sumber lain banyak. Maka sebab itu kamu ni jangan makanlah di samping tujuannya untuk menginsafkan orang miskin tak cukup makan dan sebagainya. Sebab kita insafkan orang lain tak cukup makan juga takwa. Tapi kalau kita tak pernah lapar, duk kenyang macam kita tak terasa bagaimana peritnya orang yang tak cukup makan, seperti di Afrika, di negeri-negeri lain. Keperitan itu kita dapat nilai setelah kita puasa. Sebab itu anak-anak yang dididik oleh keluarga yang banyak puasa, dia tengok kawan-kawan dia kadang-kadang tak cukup duit nak makan kat kantin, dia terus bagi duit anak-anak yang macam ini. Dia sedih melihat kawan-kawan dia tak cukup makan. Sebab sekarang ni banyak ada orang tak cukup makan ni dengan harga barang naik. Harga barang naik sekarang tuan-tuan tengok. Anak-anak budak sekolah pun teruk. Itu nafsu makan. Maka ditahan. Kamu kontrol makan. Di samping baik dari segi kesihatan, tapi dia juga memberi kesan sampingan untuk kita menjaga hati nurani, kesian belas pada orang yang tak cukup makan minum. Itu tujuan utama. Maka sebab itu digalakkan kita berinfak dan sebagainya dari segi makan minum. Itu nafsu yang pertama yang nak dibenteras. Nafsu yang kedua, nafsu kebendaan, tamak. Tak pernah cukup. Nabi kata manusia ni kalau diberi 2 sungai daripada emas, dia nak yang ketiga. Tak pernah cukup. Kalau kita tengok berbagai-bagai penyelewengan, berbagai-bagai rasuah yang berlaku tu, orang miskin kan orang kaya dah. Patutnya taklah. Saya pun terperanjat. Sebelum berbagai-bagai kes mahkamah ni, payah nak cari bilioner orang Melayu.
Rupanya pada pendedahan kes mahkamah ni orang Melayu yang paling banyak billionaire. Ya. Sehingga satu orang yang penting di Sabah dia katakan, tak usah takutlah walaupun Melayu tak begitu berjaya dari segi ramai-ramai segi bisnes, tapi pemimpin politik Melayu cukup-cukup kaya. Orang berkenaan. Tuan-tuan tahu kan? Jadi bermaknanya kebendaan tuan-tuan tengok. Dengan kebaikan itu berbagai-bagai penyelewengan kerana tamak kebendaan. Rasuah bermarajalela, penipuan, tak kira ada duit itu haram halal, menindas dan sebagainya, penyalahgunaan kuasa berbagai-bagai. Tidak ada limit. Kita tengok bagaimana orang berebut untuk kepentingan kebendaan ini. Ya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan tengok, Islam dalam bulan Ramadan bukan untuk mengumpul kekayaan. Islam dalam bulan Ramadan melatih kita bagaimana untuk kita belanja pendapatan kita, untuk kita keluarkan belanja. Maka digalakkan semua perbelanjaan yang kita bagi dalam bulan puasa digandakan sampai 70 kali ganda. Bermula dengan infak Ramadan. Setiap petang kita buat. Semua yang makan berbuka puasa dengan yang kita bagi itu dapat pahala kepada kita, di samping tidak kurang kepada mereka. Maka orang berlomba-lomba nak iftar sekarang ni. Di tempat saya dibuat senarai itu, seminggu belum nak puasa sudah penuh lah senarai. Terpaksa dibuat ratio tambahan, iaitu memadai dengan satu hari 5 orang ditambah jadi 7 orang. Nanti banyak orang tak boleh buat. Duit tak kurang. Maknanya begitu sekali. Ada satu masjid di PJ, Masjid Al-Falah, masjid yang besar lah. Orang yang pengurusi dia pun tak sering. Sebelum PKP dulu, dia orang berbelanja di antara 5 dengan 6,000 atau 7,000 satu petang untuk berjamuah dengan nasi biryani apa semua lah. Sebab mereka memberi iftar tak kurang dari 500 orang setiap petang. Musafir dia sampai orang tempatan datang. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Dia buat senarai, share lah. Satu hari berapa orang. Terdapat beberapa nama yang dia nak seorang dia saja satu hari. Berapa kami boleh, saya bagi cek. Jadi tak kurang 5,000 sampai 8,000. Satu orang sanggup dia seorang. Dah sampai beberapa hari. Mana hari pertama jutawan ini, hari kedua jutawan sekian. Sampai beberapa hari dah. Sampai pihak masjid kata cukuplah, dan bagi pula orang lain sama. Bermakna berlomba-lomba untuk infak Ramadan. Tahun ni nampak jelas sangat di tempat saya dah begitu. Jadi berbagai-bagai program untuk keluar duit tu cukup mudah dapat. Anak yatim, pembangunan iftar, lepas tu moral lagi, lepas tu buat lambuk, dibuat acara khas. Buat lambuk pun mahal kos sekarang, tapi tidak ada masalah. Sebab bulan bukan bulan untuk mengaut keuntungan, tapi bulan untuk berbelanja. Dia belanja dalam bulan Ramadan, dia puas hati. Saya sendiri bagi pada anak-anak, saya bagi bantu apa sikit sebanyak. Saya pilih bulan puasa, dah banyak tahun dah. Yalah. Jadi di sini mana ada satu skema lain yang boleh membentuk perasaan yang macam itu. Yang membentuk perasaan itu kita tak payah nak berbelanja. Tak jadi keberatan lagi dah. Yalah, kepada yang mampu lah. Maka itu tidak lebih, tidak boleh menandingi Ramadan. Sebab itu orang pergi ke bulan puasa, pergi ke Mekah tuan-tuan sekalian. Jika dulu sekitar 10 hingga 15,000 untuk berada di Safwa punya hotel satu orang. Sekarang ni cecah 20,000 boleh jadi. Sebab bulan untuk mencari kelebihan. Ada satu jutawan, dia berbelanja untuk dapat satu bilik di Safwa. Safwa yang hotel yang dekat sekali lah. 80,000 untuk satu bulan puasa. Dia seorang dia aja, dia bagi dah beberapa tahun dah. Yang beritahu kepada saya ni bos Indonesia sendiri. Dia nak sembahyang setiap waktu dia tadi bicara. Dia seorang. Dia tak campur. Dah baru 2-3 tahun dia buat. 80,000 tidak ada masalah. Oh, kita kata membazir. Jangan kata membazir. So, setelah dia buat begitu, mungkin yang lain dia buat dah selesai dah. Mungkin zakat pun dia dah bagi, fitrah semua dia dah bagi, bantuan anak yatim pun dia dah bagi. Orang jutawan. Ya tak? Jadi yang itu tu mungkin dah senarai yang berapa banyak ada kebaikan yang dia buat. Kita dah kata membazir ni, dia buat yang itu, yang lain dia tak buat. Mana kita tahu? Ya tak? Banyak orang membazir sikit lain, tukar kadang tukar tu beli untuk 5 tahun atau 2 tahun dah tukar kerana model baru bagi. Tapi kita tak kata membazir. Tapi kalau pergi ke Mekah ni mudah-mudah kata membazir. Ini semua ni perasaan tertentu lah. Kepuasan jiwa tuan-tuan sekalian, kepuasan hatinya untuk berbelanja pada benda-benda begitu, orang lain tak tahu, dia saja yang punya diri tahu. Kawan saya seorang, dia pergi ke Mekah setiap tahun dah 5-6 tahun dah. Dia pergi,
Awal sebelum Ramadan dalam 2-3 minggu dah dia pergi daripada bulan Februari itu. Balik dalam 2-3 minggu lepas raya. Dia berada di Mekah 2 bulan penuh. Dia belanja tak begitu banyak, dia ambil hotel jauh lah yang kena naik bas pergi ke Masjid Haram. Tapi dia banyak berada di Masjid Haram di bahagian bawah itu dia kata. Dia pergi pagi balik petang. Sanggup susah payah macam itu. Kemudian kalau tak boleh juga akhir-akhir Ramadan tu dia tak balik terus. Dan 10 hari itu tak boleh terus berada di Masjid Haram. Makanan tak ada masalah, ada banyak dermawan, banyak orang bagi infak. Cuma kita buat pakaian salimnya. Sampai macam tu sekali tuan-tuan sekalian. Demi apa? Memenuhi kehendak jiwa. Setiap tahun peruntukan. Itu kita beri contoh-contoh bagaimana Islam mengikis perasaan sayang duit, sayang harta benda apa semua. Tuan-tuan tengok bagaimana pengorbanan kawan-kawan saudara-saudara kita yang buat tabligh, menjelajah seluruh dunia. Dia poket dia tu. Ya tak? Kita tak usah petikai lah benda tu dari segi agama, saya tak nak petikai benda tu. Kita fikir bagaimana hatinya untuk berbelanja kepada benda yang dia baik perpahamannya. Dia ketepikan unsur sayang dan sebagainya. Ya tak? Orang lain tak boleh buat gitu. Jadi, bagi itulah perkara yang kedua Islam nak bermentras, iaitu perasaan tamak untuk mencari kelebihan dalam bulan puasa. Sepatutnya sebaliknya kita berbelanja untuk kebaikan. Tak sayang lagi dah. Itu yang kedua. Itu nafsu yang nak dibentras oleh puasa. Yang ketiga, nafsu yang cukup berbahaya juga, nafsu jantina. Contoh rekod anak haram, orang Islam yang paling banyak. Rekod anak luar nikah. Perceraian di kalangan orang Islam tinggi kerana terlibat kecurangan salah satu pihak. Perceraian kerana kemiskinan, perceraian kerana tak mampu itu tak banyak. Perceraian kerana tenaga batin yang tak banyak. Tapi telah dikenal pasti perceraian kerana kecurangan salah satu pihak paling banyak. Apabila kita sebut kecurangan satu pihak, apa maknanya? Jantina kan? Seks. Ini punca kemusnahan. Jatuhnya tamadun dunia pun punca macam itu. Pembunuhan yang pertama antara anak Adam Qabil kerana berebut isteri. Seks. Kita dalam sekitar 20 tahun dulu, penyakit AIDS yang paling banyak orang Islam. Seks. Dah kan bercerai-berai tak kira lagi. Maka Islam dengan Ramadan ini, bulan yang paling suci ini, kamu bukan saja tak boleh melakukan seks dengan isteri sendiri yang dicintai, yang lawa cerita pun jangan hampir dia pada bulan puasa. 2 bulan denda. Ya. 2 bulan denda itu benda yang asalnya boleh, tapi tak dibolehkan kerana itu menjadi pantang. Apa sebab? Bulan Ramadan nak melatih kamu boleh kawal atau tidak nafsu seks macam itu. Sebab tu saya pernah kata, kalau yang nak kahwin isteri kau, jangan kahwin dekat nak puasa. Kahwin lepas puasa takut dia ceroboh puasa dia. Walaupun dia boleh buka puasanya dengan makan dulu, lepas tu melakukan hubungan, tapi tetap haram perbuatan itu. Cuma tak kena denda 2 bulan ni. Tetap perbuatan itu haram. Jadi apa sebab? Benda yang asalnya boleh, asalnya memang hubungan suami isteri, Tuhan kata nisa'ukum hasun lakum fa'tu hasakum anna syi'tum. Isteri kamu tu macam sawah ladang kepada kamu, maka kamu boleh datangi isteri kamu tu ngikut sesuka hati kamu, tak kira waktu mana. Bagi seorang isteri yang baik, yang sihat, bugar, elok semua, dia berada dengan suaminya di rumah, no time limit, no boundaries, no everything. Ya tak? Jaga si isteri, mana boleh bila-bila masa. Tiba-tiba dalam Ramadan tak boleh. Bahkan nak bercumbu-cumbuan dekat-dekat pun tak digalakkan. Takut-takut dia terjerumus. Apa sebab? Benda yang amat digalakkan, yang amat disukai, iaitu nafsu, bulan itu menjadi pantang larang. Sebab apa? Nak melatih kamu sejauh mana kamu boleh kawal nafsu kamu. Dan itu punca kepada berbagai-bagai maksiat. Kalau manusia tak boleh kawal tiga-tiga ni tuan-tuan sekalian, nafsu tak dia makan, rezeki haram halal tak kira, kemudian tak dikira pula tamak loba kebendaan ni, tamak sampai abuse of power dan sebagainya. Dan yang ketiga pula nafsu jantina pun tak boleh kawal. Jangan haraplah orang tu akan boleh mencapai takwa. Tak usah harap. Sebab itu musuh utama kepada takwa.
Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, skema takwa ni dibuat begitu rupa, skema Ramadan ni dibuat begitu rupa untuk mengekang tekanan-tekanan nafsu yang macam ini, yang boleh membawa kepada kita berpuasa tapi tak mencapai takwa. Tuan-tuan tengok, saya nak buat bukti ni. Kata betapa pentingnya puasa, tuan-tuan tengok. Puasa itu dia menjadi perisai kepada berbagai-bagai perkara yang tak elok. Sebab tu perisainya perisai mata, jangan tengok benda tak elok, kata Imam Ghazali. Perisai lidah, jangan cakap benda tak elok. Perisai kepada telinga, jangan mendengar benda tak elok. Ghazali dia meletakkan, nanti saya akan mulai kejap ni kalau sempat. Tuan-tuan sanggup tunggu. Hadis Nabi menyebutkan, hadis Al-Bukhari, innama as-sawmu junnatun, sesungguhnya puasa itu sebagai perisai, shield. Fa idza kana ahadukum sha'iman, apabila kamu salah seorang daripada kamu puasa, fala yarfusu, jangan buat tak elok ni, jangan bercakap duduk, jangan buat seks, jangan buat jahat, jangan buat dalam bulan puasa, jangan buat. Bulan lain pun jangan buat, tapi tegahan dalam bulan puasa itu dilebihkan. Wala yajhalu, janganlah dia buat benda-benda yang menunjukkan dia bodoh, dia jahil, tak kira dah hukum haram halal, jangan buat benda gitu. Wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu, dia bergaduh atau dia bertengkar dengan seseorang dalam keadaan dia sedang berpuasa, dia tak usah respon. Dia jawab, maaf encik, ini bulan puasa tak elok kita bertengkar. Sudah, jangan berlawan dengan dia, tak ada faedah. Itu psikologi yang cukup tinggi. Kalau kita bergaduh suami isteri pun, kalau kita salah seorang mengalah dengan dia pergi ambil sembahyang solat, itu selesai insya-Allah. Ya tak? Kalau kita lawan balik, macam curah minyak ke atas api. Ini psikologi yang Islam letakkan. Maka dengan sebab begitu tuan-tuan sekalian, apabila seseorang itu boleh menjamin begitu rupa, supaya dalam bulan puasa tadi boleh menjadi perisai kepada dia, tiba-tiba puasa tidak boleh menjadi perisai, maka di sinilah punca kerosakan. Puasa itu tidak lagi menjadi puasa yang boleh membawa kepada takwa. Tuan-tuan sekalian, saya nak baca satu hadis ini. Hadis ini yang cukup penting. Jikalau seseorang itu dia sekadar dia puasa, tak makan, tak minum, Nabi pun sebut banyak, kam min sa'imin laisa lahu min sawmihi ila al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya selain pada lapar dan dahaga. Terlalu banyak. Saya nak baca satu hadis ini. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga. Man lam yada qaula az-zuri wal 'amala bihi, sesiapa yang tak tinggal bercakap kotor, tak elok mata, tak elok jaga telinga mendengar benda-benda tak elok, benda-benda yang tak elok dia buat dalam bulan puasa lah. Dia tak tinggalkan amalan-amalan yang tak elok, dia tak tinggalkan begitu, tapi dia puasa. Falaisa lillahi hajatun, Tuhan tak perlu pun puasa yang macam itu. Tuhan menjawab ni, Nabi sebut Tuhan tak perlu puasa yang macam itu. Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, sekadar dia tak makan, tak minum, tapi dia buat benda-benda yang macam itu, belum dia tahu Tuhan tak perlu puasa yang macam ni. Maknanya puasa itu sia-sia. Yang ini yang penting Nabi perhatian tuan-tuan sekalian. Sejauh mana kualiti puasa kita tadi boleh membawa kepada kehendak takwa. Kalau tak sampai pada darjah macam itu, maka kita bertakwa, maknanya bukan kita berpuasa. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila disebutkan dengan jelas ini, Tuhan tak perlu pun puasa yang macam itu. Kalau sekadar puasa tak makan, tak minum, tapi yang lain-lain tak dipuasakan, maka puasa itu tidak ada faedah apa-apa kepada dia. Lebih baik tak usah puasa. Ada satu kisah di zaman Nabi ini. Dua orang perempuan yang berpuasa. Disebutkan oleh Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali dalam kitabnya. Dua orang ni puasa sampai peringkat termuntah-muntah punya, tahan puasanya teruk, tak makan, tak minum ni. Maka dia bawa kepada Nabi apa sebab gerangan. Dua orang ni puasa tapi sampai dekat nak pitang, nak sampai peringkat kata teruk puasanya. Nabi kata macam ni lah, bawa dua bekas kepada aku nak tengok. Seorang memuntahkan makanan dalam, dia muntahkan atau dia macam dia dalam setiap satu bekas tadi. Yang satu orang dia muntah darah, yang satu orang yang muntah keluar nanah. Dia pada orang yang teruk puasa tadi. Ditanya apa Nabi gerangan jadi begini ni. Dia kata kedua mereka ni, mereka berpuasa kepada benda yang halal, iaitu dia tak makan, tak minum, dia puasa lah, tapi halal makan minum.
Tapi dia telah merosakkan atau dia membuka puasanya dengan benda yang haram. Apa dia? Dengan maki hamun, mengupat, mengata orang dia tak tinggalnya. Nabi sebut, dia berpuasa dengan benda yang halal. Dia tak makan minum. Makan minum halal kan? Tapi dia puasa, dia tak makan kan? Tapi dia telah membuka puasanya dengan, mana merosakkan puasanya dengan benda yang haram, iaitu mengupat orang dan sebagainya. Bukan tercengang-cengang semua orang yang datang tadi. Bukti berterang-terangnya di depan Nabi, orang yang puasa yang tidak mengikut betul-betul sia-sia puasanya. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila disebutkan puasa yang berkualiti macam ini, untuk mencapai la'allakum tattaqun, saya baca mula-mula tadi, semoga dia menjadi bertakwa. Maka dengan sebab itu, hadis satu lagi hadis yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim sekaligus hadis ini, popular dalam hadis ini, dalam khutbah pun ada katanya kemarin dulu. Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mana penuh keimanan yang mematuhi 100% apa yang kena puasa yang saya sebut tadi. Wa ihtisaban, dengan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah dan penerimaan daripada Allah. Dia mengharapkan yang itu daripada puasanya. Setelah dia berpuasa dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia ampunkan segala dosanya yang dia telah buat. Oh, bukan senang tuan-tuan sekalian. Kita hidup, saya 20 hari bulan, besok lusa seminggu lagi genap 75. Cuba angkat tangan siapa yang lebih daripada saya sini. Ada tak? Berapa umur? Oh, ada seorang. Yang lain-lain tak banyak dah. Penceramah-penceramah yang saya tanya di semua masjid saya pergi, saya tentu. Alhamdulillah. Jadi Tuhan mengampunkan semua dosa yang telah kita buat. Bayangkan cara puasa begitu-betul. Bukan senang, ni jaminan yang cukup-cukup jati. Mengampunkan dosa dia tuan sekalian bukan senang. Belum tentu orang buat pahala banyak, apa semua kebajikan banyak, belum tentu diampunkan dosanya. Kalau ada dosa yang tak diampunkan. Tapi kita ni mungkin buat kebajikan tak banyak, tapi Tuhan ampunkan semua dosa kita yang lepas dah, kerana puasa kita diterima. Allahu Akbar. Sebab itulah yang ada satu kawan saya, dia beritahu, dia ni mutawif, dia pergi ke Makkah. Dia kata isteri kawan itu sakit mati di dalam tidur tu malam Jumaat. Jadi pada pagi-pagi sesudah isterinya dah mati di Mekah lah. Maka dia mengendalikan mayat itu semua dikubumikan situ, masuk semua itu. Allah hebatnya. Jadi satu kematian yang dicemuri. Banyak keluar dalam viral baru ni lah. Satu ustaz tu beritahu satu orang yang kerja tukang masak aja apa di masjid tu. Ya tak? Jadi kematian yang dicemuri. Kita mungkin kita tak salah terfikir atau terpingat sampai peringkat macam itu. Asalkan kita yakin puasa kita telah memenuhi kehendak yang betul, maka semoga dengan puasa kita tu Tuhan terima. Tuhan ampunkan segala dosa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhirnya saya nak sebut satu perkara lagi yang dan penting dalam majlis ini. Saya nak bawa, saya rasa saya bawa kitab ni. Saya bawa kitab ni nak tunjuk kepada tuan-tuan je, bukan saya nak tengok pun. Imam Al-Ghazali sebut ni. Ini oleh sahabat dia petik pada kitab Imam Al-Ghazali tentang puasa yang diterima oleh Allah. Bagaimana nak puasa, nak menjamin kita dapat puasa yang diterima oleh Allah. Cukup-cukup penting tuan-tuan sekalian. Dia kata Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, untuk mencapai puasa yang terbaik, puasa yang telah saya ulaskan lebih kurang tadi, nak menolak nafsu semua, dia letakkan ada 6 steps yang patut kita buat. Cubalah. Kita ada masih peringkat awal, baru hari ke-6 ini, kelima. Masa banyak lagi tuan-tuan sekalian. Saya sebut secara ringkas. Orang berpuasa ni ada 3 grup. Grup yang paling rendah sekali, setakat tak makan tak minum. Itu mungkin kita agaknya. Dia panggil Saumul Awam. Allahu Akbar. Saya takut ada masuk golongan ini. Yang kedua, atas sikit, Saumul Khusus. Puasa orang yang baik sikit level dia. Dia puasa lah juga, tak makan, tak minum dan sebagainya. Dia tak tengok benda-benda tak elok. Itu yang terbaik. Kita diharap kurang-kurang dapat yang itulah. Yang tertinggi sekali dipanggil Saumul Khususul Khusus. Puasa orang yang lebih special lagi. Apa dia?
puasa para anbiya, para rasul, para awliya. Sebab dia puasa bukan saja tak minum, tak apa, tapi dia puasa dengan hatinya sekali, fikirannya sekali cukup puasa. Medanya juga cukup berpuasa, bukan setakat tak makan tak minum. Maka yang itu mungkin agak sukar kita capai ni. Tapi apa bezanya tak tentu. Kalau orang yang betul-betul kuat dia punya pegangan ni. Jadi kita ambil dalam kategori yang kedua je. Puasa yang dia berpuasa yang boleh mencapai makam yang agak baik, insya-Allah Tuhan terima walaupun tak capai peringkat yang tertinggi tadi. Dalam konteks ini, untuk mencapai begitu dia kena jaga 6 perkara yang penting. Nombor 1, jaga mata. Dia letak nombor 1 tu mata dulu. Sebab mata ni punca kepada maksiat. Daripada mata turun ke hati. Banyak berbagai-bagai perkara yang kita tengok ni kerana mata. Orang perempuan tu dia balik mengamuk pada suaminya sudah beli curtain baru tu sebab dia tengok jirannya beli curtain baru. Sedangkan curtain dia baru elok lagi. Mata juga. Kita ni anak muda ni tengok buka porno, filem 35, 24, 36. Mata tu. Ya tak? Shit tu kan? Mata. Motokarnya masih elok lagi tapi lu di ujung-ujung aku nak beli kereta baru ni, contoh tengok model baru keluar. Mata. Itu benda-benda yang agak tak salah pun membazir itu salah juga sebenarnya. Jangan salah ni benda membazir itu dah salah. Lebih-lebih lagi kalau membazir tak ada zakat pun tak bagi, pun tak bagi, hutang kawan pun tak bagi, tu beli bertokar aja. Lagi-lagi salah. Itu mata punca ni. Maka jagalah mata. Jangan tengok benda yang salah. Disebutkan dalam satu hadis. Mata itu macam panahan yang beracun. Apabila panahan beracun pada panahan syaitan. Siapa yang boleh menjaga mata, maka dengan sebab itu dia akan terasa kenikmatan dia melakukan puasa. Dia akan dapati wajada halawatahu fi qalbi, dia akan rasa kenikmatan dia berpuasa. Maka dengan sebab itu habis-habis tak ada bagi orang yang puasa ni, kata dia tak larat nak baca Quran, tak larat apa semua, tidur banyak pun tak apa. Sama macam tu sekali. Puji memang saya banyak tidur sekarang ada dalam motor. Kadang tidur sampai 2 kali sehari lah. Impak sapat masuk dalam umur ni. Itu yang pertama. Yang keutamaan yang mesti dijaga. Kalau tidak, puasa kita akan kurang markah dia. Yang kedua, dia ikut ni senarai keutamaan tuan-tuan sekalian. Yang kedua, menjaga lidah. Lidah leza. Ini tak boleh cakap dah. Clear dah. Berbagai-bagai maki hamun yang sedang berlaku sekarang itu dah menuduh ni, walaupun di kalangan ustaz-ustaz, kerana lidahnya. Bukan kerana mulut tuan-tuan sekalian. Mulut makan minum, tapi lidah ni, lidah leza. Termasuk lidah juga penulisan-penulisan kita. Di zaman dulu lidah lah yang bercakap. Zaman sekarang ni bukan lidah bercakap. Handphone yang bercakap, WhatsApp yang bercakap, Facebook yang bercakap, berbagai-bagai benda bercakap. Tapi asalnya ialah dikira sebagai lidah. Memperkatakan sesuatu dengan berbagai-bagai alat elektronik. Maka menjaga lidah ini cukup-cukup asas sebagai yang kedua demi untuk menjaga puasa yang baik. Jadi dengan sebab itu dia anjurkan, kalau tidak ada apa puasa, lebih baik diam daripada kamu cakap lah. Kalau tidak, banyak zikir, banyak baca Quran dan sebagainya. Sebab itu saya tengok di banyak tempat, dan termasuk di tempat saya, orang perempuan, saya bagi pujian lah. Mereka buat grup-grup baca Quran dengan berbagai-bagai bentuk. Orang perempuan, saya tengok di tempat saya, tengok online, dia bersama-sambung. Lepas subuh dah ada tadarus lah. Lepas balik tu ada tadarus lagi satu grup, tempat lain pula sambung kalau pukul 11-12 bawa balik. Bagi saya puji lah. Itu satu langkah yang cukup baik. Ya tak? Kerana ada suruh-suruh pun dia buat. Waktu baca Quran itu ada tazkirah pendek. Lepas tu sebelum nak ni, siapa yang suka buat tadarus, imam pula pimpin. Kemudian waktu kita mulai ada lagi. Sebab ibadat yang paling utama dalam bulan puasa tuan-tuan sekalian ialah 2 perkara. Apa dia? Nombor 1 baca Quran. Nombor 2 qiyamul lail. Disebutkan dalam hadis ni. Nombor 1, banyakkan baca Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Tu ayat Quran tu, bulan Ramadan diturunkan kepada Al-Quran menjadi tunjuk pada manusia. Maka banyaklah membaca Al-Quran. Kalau boleh baca dengan tafsirnya sekali. Yang kedua yang paling penting dalam bulan Ramadan, tak boleh dibuat pada waktu lain ataupun tak sesuai dengan waktu lain, qiyam. Qiyam ni maksudnya kita berjaga malam untuk beribadah. Sebab tu semayang tarawih di Mekah yang bangun tengah malam tu dipanggil salatul qiyam. Yang bangun lepas pukul 1 sebelum kita bersahur. Waktu saya pergi dulu sekarang tak tahu lah. Dengan MBS ni macam-macam boleh jadi. Ya tak?
Maka buatlah dua perkara ni. Sebab tu kita yang tarawih, kita bangun buat tahajud, apa semua tu memenuhi kehendak amalan puasa. Yang ketiga yang perlu dijaga, ni ikut ranking, jaga telinga. Telinga terlalu banyak mendengar gosip-gosip, cakapan ni. Hal-hal orang ni cukup suka kita dengar. Bahkan kalau orang tu berbisik, kita apa. Memang suka. Tak tahu psikologi orang ni memang macam tu. Walaupun sekarang tak banyak lah, sebab ada pilihan dia. Orang yang suka mendengar benda tak elok, tuan-tuan sekalian, dia mendengar orang cakap tak elok seperti dia sendiri yang cakap. Kalau benda tu benda berdosa. Itu satu hadis. Yang keduanya, kalau benda yang bercakap tadi benda haram, maka dia makan benda haram, sama seperti dia makan benda haram. Firman Tuhan, tuan-tuan tengok, sama'una lil kazibi akaluna lis-suhti. Orang-orang yang mendengar benda-benda pembohongan sama seperti orang yang makan benda haram. Ya Allah. Surah Al-Ma'idah 42. Orang yang mendengar benda-benda karut-marut ni sama seperti orang yang makan benda haram. Saya pun nak remind balik dalam benda gini. Kadang-kadang kita lalai ni. Kita rasa dengar je tak apa. Tapi mendengar benda haram kita tahu sama seperti kita makan benda haram. Ayat Quran sebut. Bahkan telah perkuatkan dengan ayat Quran yang lain, Al-Ma'idah. Sikit lagi ya. 62. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht. Ni orang Yahudi ketika zaman-zaman dulu, orang yang kuat di kalangan mereka, kalau mereka tak mencegah orang lain daripada cakap benda-benda tak elok dan sebagainya, para rahibnya orang zaman waktu tu Yahudi dan Nasrani itu masih tulen. Kalau mereka ni tak menghalang pengikut-pengikutnya daripada mendengar segala karut-marut itu semua, maka seolah-olah mereka makan bersama-sama yang haram dengan orang yang cakap tak elok tadi. Itu sebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, barulah menjaga segala anggota lain. Anggota lain itu dikombine sekaligus ya. Perut, tangan, kaki, apa lagi yang menjadi alat untuk kita buat maksiat. Walaupun tangan yang buat, tapi tangan mata yang tengok dulu, pergi ke hati. Sebab tu tuan-tuan sekalian, walaupun dalam satu hadis dia mengatakan jaga hati kamu. Rosak hati itu seluruh badan rosak, tapi hati itu dia mendapat input daripada luar. Inputnya melalui apa? Mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang komen, mulut tanya orang. Jadi input-input tu otak memprosesnya, maka keluarlah berbagai-bagai produk maksiat keluar sama maksiat. Dia dapat input macam ni, dia keluar macam itu. Ini Tuhan bagi dah sistem. Jadi anggota-anggota lain tu anggota yang menuruti tiga anggota utama tadi. Maka sebab itulah Nabi saya sebut tadi, betapa banyak orang yang puasa dia tak dapat apa-apa melainkan sekadar lapar dan dahaga. Yang kelima, habis tajuk saya nak berhentilah. Jangan sekali-kali makan berlebihan waktu berbuka. Disebut dengan terang. Makan berlebihan waktu berbuka, tuan-tuan sekalian, kesan sampingan yang cukup banyak. Yang pertama, kesan dari segi alat hadam, rosak badan. Yang kedua, kita tak makan satu hari tu, kita makan terkejut macam itu. Prosesnya terus sampai orang banyak yang saya dengar tak mampu nak pergi tarawih kerana dia termakan lebih waktu berbuka. Itu pembaziran waktu buka dengan buffet, tak kira lagi buffet Ramadan. Hotel menganjurkan RM125 satu orang. Ada banyaklah RM125 satu orang makan. Orang kampung berbelanja RM125 itu untuk satu keluarga makan seminggu. Kita berbelanja untuk satu orang berbuka RM125. Bercanggah terus dengan kehendak agama. Pembaziran, penyelewengan. Itu kesan yang berapa tu. Bahkan mungkin dengan buffet tadi tak sempat nak pergi tarawih. Sebab kalau dia pergi first round dia balik, rugilah. Dia kena tunggulah sampai pukul 10 malam. Seperti kata hotel kata akan dibuka buffet dia sehingga pukul 10 malam. Dia pun tunggu sampai 10 malam nak buat second round, third round apa semua. Sebab RM125. Sebab bagai-bagai perkara yang pelik berlaku atas nama ibadat, tapi putar alam berlaku. Sebab kita modify dengan nafsu. Itulah. Sebab tu saya betul-betul setakat iftar di masjid semua terus cukup baik. Kalau orang yang duit banyak pun buat iftar di hotel pun dengan, kalau tak boleh nak balik, buat tarawih kat situ. Itu kena banyak lah arrangementnya. Ya, minta pihak hotel sediakan berbagai-bagai. Itu tak apa. Bukan kita nak pergi sana hal itu. Tapi betul-betul jangan sampai mainkan. Kerana pergi buat buffet gitu sampai tak payah tarawih dan sebagainya.
Jadi berbuka dia kata sini, kita menahan nafsu kita jangan makan sehari dengan tujuan untuk melemahkan syahwat kita, nak melemahkan, nak menimbulkan kesedaran tentang kemiskinan orang lain, untuk menguatkan rohani kita dengan melemahkan jasmani. Memang dengan kurang makan tadi melemahkan jasmani. Tiba-tiba kita ganti balik dengan makan banyak, tak mencapai tujuan puasa kata dia. Jadi dengan sebab itu benda tu janganlah buat begitu. Yang terakhir sekali, ini satu kesan psikologi yang cukup baik. Setiap kali kita berbuka sebelah petang tu, selepas kita makan, kita membuat revision sejauh mana puasa aku malam, daripada pagi tadi kata hari pertama sampai ke petang, sejauh mana kualiti puasa kita. Kualiti ni jangan tengok yang baik, tengok yang salah kita buat. Aku baca Quran beberapa kali, atau aku bercakap benda tak elok dan sebagainya. Kita nilai sejauh mana yang Islam nak kita buat yang baik itu, sejauh mana kita buat. Dan Islam nak kita elakkan benda yang tak elok tadi, jangan buat, sejauh mana kita patuhi benda itu dengan baik. Sejak daripada pagi, kalau tak buat catatan tu, kita buat hari vision gitu. Lepas kita berbuka, maka kita terasa, oh cacat banyaklah puasa aku hari ini. Dia rasa insaf, dan dia berdoa kepada Tuhan semoga Tuhan mengampunkan dia. Dia panggil ar-raja'ul khauf, semoga Tuhan memaafkan dia di atas ketelanjuran yang begitu, dan dia berazam besok tak nak buat macam itu. Faham? Jadi setiap kali dia berbuka, setiap hari begitu cara dia buat, maka tentulah puasanya hari kedua itu lebih baik daripada yang pertama. Hari ketiga lebih baik daripada yang pertama, yang kedua. Hari keempat pula lebih baik daripada 1, 2, 3 sampai ke ujung. Kalau begitu dapat dibuat, dia kata tentulah orang yang macam itu di penghujung puasa besok 29 itu, dia akan menjadi manusia baru yang berubah lahir batin. Kalau segi fizikalnya mungkin dia slim sikit, beratnya kurang, dia betul-betul. Kalau segi sifatnya pun dia mulalah, dia slow, cakap banyak, dia tak nak cakap merapu lagi dah, dia tak nak buat sebagai insan, dia telah terlatih 29 atau 30 hari. Kalau dia buat begitu, tuan-tuan sekalian, itulah personality yang dikendaki daripada puasa, insan bertakwa. Tapi malangnya kata Qardawi, orang berpuasa ni, bulan puasa itu bulan pantang larang sepenuh, seperti dia kata tadi. Masuk hari pertama raya je, dia ulang balik segala benda yang dia tinggal 29 hari yang lepas. Dia pause sekejap, dia pause dia, bukan dia berhenti terus. Macam ni contoh. Saya ambil contoh ni, contoh ni kartun ni. Orang yang berhenti tak rokok malam puasa. Rokok ada depan dia pun dia tak nak apa-apa, bahkan dia tak teringat pun nak ambil rokok. Tapi hari raya pertama rokok dulu yang dia cari ni, dia suruh anak pergi beli dulu. Apa guna? Orang yang sama kemarin ni tengok rokok pun tak berkenan, tapi orang tu juga pagi raya ni rokok dulu yang dicari. Apa halnya? Inilah yang dikatakan dia tangguh saja benda tu. Sepatutnya itu menjadi training kepada dia untuk meneruskan benda begitu. Begitu juga dalam berderma, dalam cakap tak elok semua, dia teruskan benda tu begitu sampai ke penghujung kehidupannya. Tapi kalau hanya sekadar bulan puasa tu bulan pantang larang, tapi dia sambung semula lepas itu, maka itu yang jadi isunya, mengapa puasa tadi gagal membentuk instan takwa yang dikendaki. Jadi saya rasa setakat itulah saja sajian saya pada pagi ini. Segala yang kurang itu ialah kelemahan saya, kekurangan saya. Dan mungkin kalau kita panjang umur, dan kalau dimurahkan rezeki dan orang masih manggil saya, kalau saya masih hidup, kita berjumpa dalam bulan Ramadan, lepas Ramadan ini. Dan segala kesalahan, kekurangan itu ialah kekurangan saya. Dan penampilan saya ingat dah mungkin dah beberapa tahun ini, tentu banyak salah silapnya. Saya pun bukan berilmu sangat, hanya tahu sikit sebanyaknya, tentulah banyak kekurangannya. Terimalah kekurangan itu sebagai kekurangan saya. Saya mengakui semua itu, dan saya lakukan ini pun tak lebih daripada tugas saya yang saya rasa saya mampu buat. Maka saya buat sekadar yang saya mampu. Kerana saya, seperti saya selalu katakan, saya tidak ada duit banyak untuk bagi sumbangan yang banyak-banyak macam orang lain. Tapi saya ada sikitlah ilmu ni untuk sama-sama sharing. Maka saya berkorbanlah untuk kepentingan ini. Jadi saya masih meneruskan, dan sekitar 20 buah masjid dan surau di seluruh PJ, di Bangi, di Kajang, dan di sampai sini, selagi saya mampu buat. Semoga kalau Tuhan terima itu sebagai pelaburan saya, alhamdulillah lah.
Walau bagaimanapun segalanya itu tak lebih daripada tugas kita orang Islam yang mesti membuat sesuatu untuk demi atas nama dakwah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.